Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Muhammad Radi. Pada hari ini Cikgu akan memperbincangkan topik 1.4 iaitu perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Tajuk ini boleh dipelajari di dalam KSSM Sejarah tingkatan 3. Dalam satu topik ini, kamu akan melihat kepada tiga kuasa barat iaitu Belanda, Britain dan juga Portugal yang mana pernah menguasai negara kita pada satu ketika dahulu. Jadi pada akhir pembelajaran ini nanti kamu sebagai murid akan dapat membanding beza strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Selain itu, kamu dapat menyatakan kepentingan pemikiran yang kritis untuk berjaya dalam kehidupan. Kita mulakan dengan pengenalan. Kuasa-kuasa barat telah menggunakan pelbagai jenis strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang bersifat diplomasi dan ada juga yang bersifat agresif. Strategi kuasa-kuasa barat untuk menguasai negara kita dimulakan dengan Portugis. Portugis melakukan strategi serangan fizikal. Seperti mana yang kita ketahui, Portugis menggunakan serangan fizikal ketika menyerang Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Seterusnya, strategi kuasa barat iaitu Belanda. Belanda menggunakan tiga strategi iaitu strategi fizikal, perjanjian dan juga pakatan. Ketiga, Kerajaan British. British menggunakan 7 strategi untuk menguasai negara kita iaitu serangan fizikal, perjanjian, pakatan, manipulasi, ugutan, tipu helah dan juga pajakan. Maksud perkataan-perkataan bagi perkataan strategi itu tadi dimulakan dengan manipulasi. Manipulasi merujuk kepada tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ugutan atau desakan. Ugutan atau desakan merujuk kepada menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan mengugut untuk mengenakan sesuatu. Tipu helah. Tipu helah ialah mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Perjanjian. Perjanjian ialah seseorang atau pihak itu berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Pakatan. Pakatan ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Pajakan. Pajakan merujuk kepada kontrak, kuasa atau hak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dengan bayaran yang tertentu. Dan strategi yang terakhir iaitu strategi serangan fizikal yang merujuk kepada tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Kita lihat kepada strategi Belanda. Belanda menggunakan 3 jenis strategi. Yang pertama, serangan fizikal. Sebagai contoh, Belanda pernah berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan Kuala Perak pada tahun 1651 atas dasar monopoli biji timah Belanda. Belanda juga pernah berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau pada tahun 1763 atas sebab bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Belanda juga pernah berperang dengan Johor pada tahun 1782 atas sebab perselisihan mengenai perdagangan. Dan Belanda sekali lagi berperang dengan Angkatan Selangor dan Johor pada tahun 1784 atas sebab masalah perebutan perairan Selat Melaka. Strategi yang kedua yang digunakan oleh Belanda iaitu perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian dengan Perak pada tahun 1650
atas tujuan untuk mendapatkan biji timah. Perjanjian dengan Selangor pada tahun 1786 atas tujuan persetujuan antara Sultan Ibrahim untuk menjual biji timah kepada Belanda. Dan strategi yang ketiga iaitu strategi pakatan. Sebagai contoh, pakatan dengan Johor pada tahun 1641 atas tujuan untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Dan pakatan dengan British pada tahun 1824 atas tujuan memeterai satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Seterusnya, strategi British. British menggunakan 7 jenis strategi yang untuk menguasai negara kita. Dimulakan dengan manipulasi. Manipulasi isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau antara Sultan Abdul Rahman dan Tengku Hussein atas tujuan untuk mendapatkan Singapura. Manipulasi isu perebutan tahta di Perak pada tahun 1871 antara Raja Abdullah dan Sultan Ismail atas tujuan meluaskan pengaruh British di Perak. Manipulasi kejadian Lanun merompak kapal dagang British dan serangan rumah api di Tanjung Rakado di Selangor atas tujuan untuk meluaskan pengaruh British di Selangor. Dan manipulasi konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong Negeri Sembilan antara Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar atas tujuan meletakkan Sungai Ujong di bawah kekuasaan British. Strategi yang kedua iaitu tipu helah. Sebagai contoh, tipu helah untuk mendapatkan Pulau Pinang yang dilakukan oleh Francis Light melakukan tipu helah kepada Sultan Kedah. Strategi yang ketiga iaitu pakatan. Sebagai contoh, pakatan dengan Belanda pada tahun 1824. Pakatan kuasa barat antara British dan Belanda ini melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 yang mana meletakkan Melaka di bawah kuasa British dan Bangka Hulu diletakkan di bawah kuasa Belanda. Strategi yang keempat, ugutan atau desakan. Ugutan kepada Sultan Selangor dan Pahang yang mana British mendesak supaya menerima residen British. Desakan terhadap Sultan Brunei yang dilakukan oleh James Brooke untuk menuntut pengiktirafan sebagai Raja Sarawak. Strategi yang kelima iaitu perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian menerima naungan British yang mana Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang telah didesak untuk memeterai perjanjian menerima naungan British. Perjanjian James Brooke dengan Sultan Brunei. Sultan Brunei telah mengiktiraf James Brooke untuk menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Strategi yang keenam iaitu pajakan. Pajakan kepada syarikat British Utara Borneo SBUB telah memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Brunei Sultan Sulu pada tahun 1878. Dan strategi yang terakhir yang dilakukan oleh British iaitu serangan fizikal. Sebagai contoh, Perang British Nanning pada tahun 1831 dan 1832 akibat daripada keengganan penghulu Nanning iaitu Dol Said untuk tunduk kepada kekuasaan British di Melaka yang menyebabkan British telah menyerang Nanning. Dan serangan fizikal untuk yang mana British telah membedil Kuala Terengganu. British membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri urusan perang saudara di Pahang serta masalah tahta Sultan Mahmud Lingga. Itu adalah strategi-strategi yang telah digunakan oleh kuasa-kuasa barat. Kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita perolehi. Penguasaan kuasa barat menyebabkan berlakunya perubahan besar-besaran dalam aspek politik, ekonomi dan sosial di negara kita pada satu ketika dahulu. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengambil iktibar daripada kerakusan kuasa barat yang bersedia berbuat apa sahaja demi mencapai matlamat penjajahan mereka.
Setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama dalam memajukan ekonomi negara. Dan rakyat haruslah sentiasa bersiap siaga untuk menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita dan berterusan menjadi sebuah negara yang merdeka. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.